Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli baginda, para sahabat baginda. Juga kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sekalian para ulama yang pertahankan agama ini dengan ilmu mereka dan para pejuang agama yang mempertahankan agama ini dengan jihad mereka. Amma ba'd. Yang dirahmati para peserta pengajian segmen Celik Nurani pada bahagian Celik Tasawuf yang dirahmati Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat bersama-sama pada kesempatan ini untuk kita meneruskan bacaan buku Tasawuf Suatu Pegangan Asas terbitan dari Ilmu Sunnah Berhad yang ditulis oleh saya, insya-Allah, untuk kita melihat hari ini satu tajuk, tajuk yang cukup penting dan diletakkan pada bahagian akhir buku ini. Tajuk yang kita akan bahaskan pada hari ini adalah berkenaan dengan konsep musyahadah dan konsep muraqabah dan musyahadah. Konsep muraqabah dan konsep musyahadah. Baik. Siapa yang mempunyai buku Tasawuf Suatu Pegangan Asas, boleh kita buka kepada muka surat 321. Pada halaman 321, pada muka surat 322. 322. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah seseorang hamba itu membersihkan dirinya dengan menjalani mujahadatun nafs, maka jalan seterusnya adalah dengan menetapkan hati dalam memperolehi musyahadah atau hakikat ihsan. Untuk memperolehi musyahadah, kita perlu mengusahakan muraqabah. Jadi kalau kita lihatkan dalam hadis Nabi SAW tentang ihsan, bila Nabi SAW ditanyakan oleh Jibril, ditanya oleh Jibril berkenaan dengan ikhbirni 'anil ihsan, ceritakan kepadaku tentang ihsan. Maka di waktu itu Nabi menjawab, anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah apabila engkau menyembah Allah Ta'ala itu seolah kau melihat. Dan kalau engkau tidak melihat dia, ketahuilah sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Maka jelas dekat sini bahawa sesungguhnya dalam konsep kita nak menyembah Allah Ta'ala itu, sama ada kita melihat Allah dengan mata hati. Itu konsep musyahadah. Kalau kita tak dapat melihat Allah Ta'ala dengan mata hati, ingatlah bahawa Allah melihat kita. Itu kita namakan konsep muraqabah. Jadi kalau kita tengok dari segi bahasa, apakah arti muraqabah? Muraqabah artinya berawas, merasakan hati-hati, tak satu perkara, atau intayan. Dalam istilah tasawuf, muraqabah bermaksud hal keadaan seseorang yang meyakini sepenuh hati bahawa Allah melihat dan mengawasi kita, bahkan mengetahui apa yang terlintas pada hati kita. Itu maksudnya. Maksud muraqabah itu adalah yakin sepenuh hati Allah melihat dan mengawasi kita. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Al-Qushairi dalam kitab Risalah Qushairiyahnya. Al-muraqabatu ilmul abdi bittala'i Rabbi subhanahu wa ta'ala. Apakah yang dinamakan sebagai muraqabah? Bahawa sesungguhnya muraqabah itu adalah bahawa seseorang hamba itu tahu sepenuhnya bahawa Allah Ta'ala melihat. Dalam Al-Quran, Allah SWT menerangkan mengenai dekatnya Allah itu dengan hamba-hamba. Firman Allah Ta'ala, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ وَرِيدٍ. Dan kami lebih dekat kepada manusia itu daripada pembuluh darahnya yang ada di lehernya. Jadi, ini kita namakan kedekatan kita kepada Allah. Dan sebagaimana Allah nyatakan surah Al-Baqarah,
Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watu da'i idza da'an. Dan jika ditanya oleh hamba-hambaku kepada kamu wahai Muhammad tentang diriku, bahawa sesungguhnya aku dekat dan aku mengkabulkan doa hamba-hamba yang berdoa. Jadi ini adalah apa yang kita namakan sebagai kedekatan Allah Ta'ala itu bersama dengan makhluknya. Kedekatan itulah bentuk pengetahuan Allah Ta'ala yang menyeluruh terhadap kita. Allah mengetahui yang zahir, hatta apa yang batin pada kita pun Allah mengetahui. Dan Allah menyatakan dalam surah Al-Hadid, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. Dan iaitulah Allah Ta'ala berserta dengan kamu di mana saja kamu berada. Maka ini yang kita maksudkan dengan rasa kedekatan kita pada Allah Ta'ala. Sabda Nabi SAW daripada Ubadah bin Samit telah berkata beliau bahawa sesungguhnya baginda Nabi SAW telah bersabda, Inna min afdali imanil mar'i an ya'lama anna Allah ma'ahu haitsu kana. Semulia-mulia iman seseorang itu bahawa dia tahu Allah berserta dengannya di mana sahaja dia berada. Jadi dalam hadis ini dapat kita faham bahawa rasa hati kita bahawa Allah memerhatikan kita. Allah melihat kita. Maka ini yang kita namakan sebagai muraqabah. Untuk memudahkan pemahaman mengenai persoalan muraqabah ini diperturunkan sebuah kisah yang diceritakan oleh Syekh Aziz Mahmud Khudai, seorang wali Allah di Istanbul, Turki. Ya. Kisah ini adalah mengenai guru beliau yang pada suatu hari ingin menguji bagaimanakah hal keadaan muridnya, apakah sudah sampai kepada peringkat muraqabah ini ataupun tidak. Maka gurunya menyuruh beberapa orang murid pergi menyembelih ayam di tempat yang tidak ada seorang pun yang melihat dan tahu. Setelah selesai amanah guru, murid-murid tadi telah menyembelih ayam-ayam yang diberikan di tempat yang tidak ada seorang pun yang melihatnya. Semua murid itu kembali dengan membawa ayam yang telah disembelih, kecuali Syekh Aziz Mahmud ini, yang membawa ayam yang tidak disembelih. Maka hairanlah sahabat-sahabatnya yang lain, kerana murid-murid itu tidak melaksanakan apa yang guru, kerana murid-murid itu melihatkan bahawa dia tidak menyembelih ayam itu sebagaimana yang diperintahkan oleh guru. Maka Aziz Mahmud Khudai pun berkata, beliau telah cuba untuk mencari tempat yang tidak ada seorang pun melihat ataupun yang tidak tahu perbuatannya, melainkan didapatinya Allah berada di mana-mana dan Allah mengetahui apa yang dilakukannya. Maka di waktu itu fahamlah murid-murid yang ada di sekitarnya bahawa sahabat mereka itu, iaitu Aziz Mahmud Khudai, adalah seorang yang telah sampai ke peringkat muraqabah, iaitu hatinya terasa diintai dan diawasi oleh Allah Ta'ala pada setiap masa dan ketika. Jadi ini kisah, ya, bagaimana kisah Syekh Aziz Mahmud Khudai yang dia ketika mana dididik oleh gurunya, ya, Syekh Uftali. Waktu itu dia masih lagi menjadi pelajar kepada gurunya. Maka bila disuruh gurunya untuk dia menyembelih ayam di tempat yang tidak ada orang melihatnya, dia tidak boleh dan tidak mampu untuk menyembelih ayam tersebut. Kenapa? Kerana dia lihat ataupun pada pandangan hatinya Allah sentiasa melihat. Allah sentiasa mengetahui apa yang dia lakukan. Dan ini adalah merupakan satu benda yang menunjukkan maqamnya yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Terasa sentiasa hatinya itu diintai dan diawasi oleh Allah Ta'ala pada setiap masa dan ketika. Orang seperti inilah yang Allah Ta'ala peliharakan daripada dosa dan maksiat. Maksudnya orang macam ni yang ada rasa takut dengan Allah, yang sentiasa dia bersama dengan Allah Ta'ala, tak kira di waktu ramai ataupun berseorangan, maka orang macam inilah yang sebenarnya yang Allah Ta'ala jaga mereka daripada dosa dan maksiat. Maka berkata ulama tasawuf, man raqaballaha fi khawatirihi asbahullahu ta'ala fi jawarihi. Barang siapa yang bermuraqabah dengan Allah Ta'ala dalam hatinya,
maka Allah Ta'ala akan memeliharanya daripada berbuat dosa pada seluruh anggotanya. Ini adalah kaedah, macam mana caranya untuk kita nak menghindarkan diri kita daripada maksiat. Maka hendaklah pada hati kita itu ada rasa takut dengan Allah. Hendaklah kita rasakan dalam hati kita itu sentiasa dilihat oleh Allah. Cuba kita bayangkan bagaimana kalau kita nak buat sesuatu benda yang salah, sesuatu benda yang tidak baik di depan orang lain. Tentulah kita akan rasa malu. Bila mana orang lain melihat hal keadaan kita itu. Jadi sebenarnya itulah perasaan juga yang kita kena rasa bila kita berseorangan. Bukan setakat manusia melihat, tapi Allah melihat kita. Maka perkara inilah perkara yang perlu kita telitikan. Artinya orang yang sudah sampai di peringkat ini, hatinya terasa sentiasa diawasi oleh Allah. Dengan perasaan itulah mereka ini berasa sangat takut untuk membuat kesalahan, walaupun kesalahan yang kecil. Imam Asy-Syarnubi menukilkan athar sebuah hadis qudsi dalam kitabnya Syarah Hikam At-Ta'iyah, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, Abdi ij'alni makana hammika ikfika hammuka. Abdi ma kunta bika fa anta fi mahallil bu'di wa ma kuntu bi fa anta fi mahalli qurbi. Fakhtar li nafsik. Yang bermaksud, hai hambaku, jadikanlah aku tempat pemerhatian. Nescaya aku penuhi pula perhatianmu itu. Di mana aku ada kerana kebahawaanmu, maka engkau itu berada di tempat jauh dariku. Di mana saja kamu ada kerana kehendakku, maka engkau berada dekat denganku. Maka pilihlah mana yang baik untuk dirimu. Ini yang kita maksudkan, daripada perkataan Imam Asy-Syarnubi. Jadi kalau kita rasa Allah dekat dengan kita, dan kita menunaikan hak Allah Ta'ala, menunaikan kehendak-kehendak Allah Ta'ala, insya-Allah kita akan berada dekat dengan Allah. Tapi kalau kita itu memilih sesuatu yang mengikut kehendak kita, mengikut hawa nafsu kita, maka ketahui saja waktu itu jauh je kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sepakat ulama tasawuf berkata, man lam yazuk lam ya'rif. Sesiapa yang belum merasainya, maka dia tidak akan faham. Siapa yang belum merasainya, maka dia tidak akan faham. Baik. Jadi ini kita namakan sebagai perjalanan muraqabah. Muraqabah. Dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali, ada menyebutkan cara sistematik untuk menuju muraqabah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan itu tidaklah mudah, dalam arti kata mujahadah ataupun melawan hawa nafsu. Tetapi Imam Al-Ghazali telah menyaringkan kaedah-kaedah dalam menempuh jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hal ini ada 7 peringkat yang perlu didaki ataupun perlu ditempuh oleh seseorang untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebelum seseorang itu menempuh jalan menuju kepada Allah, mestilah mendapat hidayah Allah. Maka bila baru sudah dapat hidayah, akan terbukalah hatinya kepada Islam. Cinta kepada Islam, seronok dalam mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah langkahan pertama. Bila Allah dah bagi kepada hidayah, ada kekuatan padanya itu untuk dia meneruskan perjalanan. Maka kata Imam Ghazali Ta'ala, dalam seseorang itu nak menjadi baik, maka perlu bertempuh. Ada 7 tanjakan ataupun disebutkan sebagai aqabah, gunung. Sebelum amalan kita itu menjadi amalan yang diterima oleh Allah Ta'ala. Sesetengah ulama menyatakan ini adalah syarat penerimaan atau syarat qabul bagi ibadah-ibadah kita menurut perspektif ataupun disiplin ilmu tasawuf. Apakah 7 gunung itu? 7 gunung itu adalah pertama sekali gunung ilmu. Yang keduanya gunung taubat. Yang ketiganya gunung penghalang ataupun awaik. Yang keempatnya gunung godaan, iaitu dinamakan sebagai awarid. Yang kelima gunung pendorong, yang dinamakan juga sebagai bawaith ataupun pembangkit semangat. Yang keenam gunung pencela, iaitulah gunung qawadih. Dan yang ketujuhnya gunung hamdi wa syukri, puji dan kesyukuran kepada Allah.
Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dalam kita nak memastikan amal kita itu diterima oleh Allah Ta'ala, dan kita terasa bahawa kita sentiasa dipimpin dan diberikan peluang oleh Allah Ta'ala untuk kita melakukan ibadat ni, mesti kita melalui 7 perkara ni untuk mengesahkan amal kita. Baik. Apakah perkara yang pertama itu? Perkara yang pertama tadi kita katakan gunung ilmu. Maka gunung pertama yang mesti kita daki adalah gunung ilmu. Yakni mempelajari ilmu tentang Islam. Orang yang dipimpin oleh Allah Taala, dia akan terasa ingin mempelajari ilmu tentang Islam. Dan dia mudah untuk memahaminya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, al-qamaqal man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah menghendaki seseorang itu jadi baik, maka Allah akan memberikan faham dalam agamanya dan mengilhamkan kepadanya itu petunjuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, dalam kita nak memahami masalah ilmu ini, sebab ilmu itulah yang akan menuntun kita kepada amal. Dan amal tidak akan sempurna tanpa ilmu. Maka ilmu itu mestilah tepat. Dan syarat untuk kita bertemu ataupun berjalan menuju jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka perlu ada pada kita itu asas 3 ilmu. Ya, 3 ilmu asas yang kita katakan atau kita namakan dengan nama fardu ain. Apa dia tu? Pertama, ilmu tauhid. Yang kedua, ilmu fiqh. Yang ketiganya, ilmu tasawuf. Yang mesti ada 3 bentuk ilmu ini. Jadi sebelum nak buat apa-apa, mesti ada 3 bentuk ilmu ini. Baik, apa itu ilmu tauhid? Ilmu tauhid itu adalah ilmu berkaitan dengan akidah. Yang kita mesti belajar tentang seluk-beluk akidah. Mengenal sifat-sifat wajib Allah, ya, mengenal sifat-sifat mustahil harus bagi Allah, sifat harus bagi, sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, sifat harus bagi Rasul, ya. Mengetahui bahasan-bahasan rukun iman, ya. Semua rukun-rukun iman itu dibahas dengan terperinci untuk kita faham, dengan mempunyai dalil, ya, untuk kita pegang. Jadi ini kita namakan sebagai ilmu tauhid. Ada ilmu fiqh. Apa itu ilmu fiqh? Ilmu fiqh itu ialah tentang hal ehwal yang berkaitan dengan rukun Islam. Hal berkaitan dengan sembahyang, hal berkaitan dengan puasa, zakat, haji, itu mesti kita sempurnakan, ya. Dan begitu jugalah dengan yang lain-lainnya, muamalat kita, munakahat kita, ya, untuk kita berjalan di atas jalan agama Allah Taala ini. Ya, untuk kita jadi baik, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Taala. Mesti selesai masalah. Yang ketiganya mesti ada ilmu apa? Ilmu tasawuf. Yang kita sedang belajar ni. Itu ilmu yang berkaitan dengan cara penyucian hati kita daripada ujub, riak, takabur, sombong, hasad, dengki. Untuk kita masukkan pada hati kita iaitu sabar, syukur, ikhlas, tawakal. Dan seterusnya kita nak pergi kepada peringkat-peringkat yang lebih tinggi daripada itu. Maka bila mana kita ada 3 bentuk ilmu ni, tauhid, fiqh, tasawuf, maka di waktu itulah baru sempurna kita punya perjalanan untuk gunung yang pertama ni. Nah, dia kena ada 7 gunung, ya. Jadi gunung pertama ni 3 perkara ni. Yang keduanya kita pergi kepada gunung yang kedua. Apakah gunung yang kedua? Gunung kedua adalah taubat. Ya. Seseorang itu wajib bertaubat daripada segala dosanya. Dia sentiasa bertaubat. Tak kiralah walaupun dia sudah duduk pada makam orang-orang yang alim atau orang yang saleh sekalipun, wajib dia bertaubat dengan Allah Ta'ala dalam segala bentuk dosa dia. Sama ada dosa dia dengan Allah ataupun dosa dia dengan makhluk. Kena ada taubat. Ya, dan syarat taubat tu mesti taubat nasuha. Taubat yang sungguh-sungguh. Yang ada banyak itu 4 syarat. Apa syaratnya? Pertama, dia menyesal dengan dosanya. Yang kedua, dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Yang ketiga, berazam tidak mahu kembali kepada perbuatan-perbuatan tersebut. Dan yang keempatnya, kalau dia ada silap salah dengan manusia, dia kena minta maaf. Dan kalau ada dia berhutang manusia, dia kena bayar akan hutang-hutang tersebut. Kalau dia ada hutang Allah Ta'ala, semayangnya belum dibayar, puasanya belum dipuasakan lagi, belum dibayar, maka perlu diselesaikan hutang-hutangnya dengan Allah Ta'ala. Ini kita katakan gunung yang kedua, gunung taubat. Ya. Adapun yang ketiga, dinamakan sebagai gunung apa? Gunung awa'iq, ya, atau gunung penghalang. Apa gunung penghalang ni? Maksudnya dalam kita nak buat baik, pasti ada penghalang. Apakah penghalang daripada perkara kebaikan yang kita nak buat? Ada 4 perkara. Apa dia? Pertama, dunia. Yang mana dunia ni memang akan membawa kita kepada kelalaian, kealpaan. Ya? Jadi dunia yang ada sekeliling kita ni, yang kita berada dalamnya ini,
Kalau kita tak berhati-hati, dia akan menipu daya kita. Ya, dia akan menipu kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah ada pada kehidupan dunia itu melainkan tipu daya semata-mata. Jadi yang pertama sekali dunia yang menghalang kita daripada kebaikan. Yang keduanya apa? Manusia. Kawan-kawan kita. Bila mana kita buat kebaikan, ada je ajakan-ajakan mereka itu kepada urusan-urusan yang bukan urusan kita dengan Allah. Urusan-urusan dengan manusia. Urusan-urusan keduniaan. Tapi itulah benda yang akan membawa kita jauh daripada Allah Ta'ala. Orang-orang dekat dengan kita. Sebab tu kalau kita nak jadi baik, pilih elok-elok kawan kita. Siapa kawan kita? Sebab kebiasaannya agama kita ikut kawan kita. Kalau kawan kita itu kaki masjid, kaki mengaji, kaki pergi tempat fardu ain, insya-Allah kita akan jadi macam tu juga. Tapi kalau kawan kita ni kaki shopping, kaki tengok wayang, kaki lara dan sebagainya, kita pun akan jadi macam tu. Dia kena perhatikan sungguh-sungguh dengan siapa kita kawan. Baik, yang kedua, yang menghalang kita daripada nak jadi baik ni apa dia? Manusia. Ya. Yang keempatnya apa? Syaitan. Ya, syaitan kita tahu dah. Memang dia takkan henti-henti nak goda kita supaya jangan mengikuti jalan Allah SWT. Yang keempat, nafsu. Nafsu yang ada dalam hati kita. Maka semua ini, empat perkara ini namakan sebagai gunung yang ketiga yang kita kena lepas. Namakan sebagai gunung awaik. Ya, yang kalau ada empat perkara ni, kita takkan pergi mana? Kita akan tertipulah dengan kehidupan kita ni. Kita akan pusing-pusing dalam kehidupan kita ni. Kita tak akan pergi kepada Allah SWT. Ya, jadi, perlu ada ilmu, bertaubat, lepas tu kita kena lepaskan diri kita dalam empat perkara ni. Dunia, manusia, syaitan dan nafsu. Adapun yang keempat dinamakan godaan. Gunung godaan ataupun dinamakan sebagai gunung awarid. Tadi awaik, yang ini awarid. Dia memberikan perkara yang dalaman pada kita. Ya, maksudnya kerisauan kita. Yang akan menyebabkan kita ni mundar-mandir dalam kebaikan. Nak buat ke tak nak buat? Contohnya kalau kita bangkit malam, contohnya, aku nak tahajud ke tak tahajud? Nanti kalau aku tahajud nanti, pagi esok bangun subuh, ngantuk pula nak pergi kerja. Kan? Sedangkan kerja tu pun wajib juga. Dia akan main macam tu. Dia akan jadi kerisauan kita tu, tentang rezeki kita. Jadi awarid ini adalah sesuatu yang mengganggu kita pada dalaman kita. Seperti rezeki kita. Kita khawatir tentang rezeki kita. Malah kekhawatiran yang berbagai-bagai. Ya, yang benda itu kadang-kadang terjadi kepada kita kan, belum jadi lagi tapi dah ada khawatir dalam diri kita. Maka itu juga sebenarnya akan menyebabkan kita ini lari dari jalan kebenaran. Yang ketiga, musibah yang mengganggu kita. Bila kita ditimpa dengan musibah, kita rasa macam lemah jiwa, ya, dan kita salahkan Tuhan, ya, salahkan akan orang lain, dan kita tak cari hikmah daripada apa yang menimpa kita. Itu yang akan menyebabkan kita akan tersekat perjalanan kita dalam menuju kepada Allah SWT. Yang keempatnya adalah qada dan qadar. Yakin betul-betul qada dan qadar. Kita betul-betul tawakal Allah Ta'ala. Di situ insya-Allah nanti akan ada jalan untuk kita berjalan, ya, seterusnya dalam menuju keridhaan Allah. Jadi kalau tak boleh lepas empat perkara ni, rezeki, khawatir, musibah, qada dan qadar ni yang sentiasa menghambat pemikiran kita, yang sentiasa dia akan menakut-nakutkan kita dalam hati ni, akan menyebabkan kita tak akan pergi mana lah dalam amal ibadah yang kita nak buat, ya. Iaitu gunung yang keempat, ya. Ada pun gunung yang kelima, apa yang perlu kita tempuh adalah gunung pendorong, bawa'ith, ya. Gunung bawa'ith ini ada dua perkara yang kena usahakan, ya, kita kena usahakan, iaitu khauf dan raja'. Khauf itu takut, raja' itu harap. Jadi dengan khauf dan raja' ini, dia akan dapat untuk mengatasi dua gunung yang di belakangnya, iaitu awaik dan awarid, ya, penghalang dan godaan tadi. Jadi dengan gunung pendorong ini, dalam ibadat kita dia ada benda yang mendorong. Apa dia? Takut kepada azab Allah Ta'ala, harap akan rahmat Allah. Jadi dua perkara ini perlu ada dalam setiap ibadat, dia kena ada. Kalau tak ada dua perkara ni, ibadat kita itu tidak ada rohnya, ya. Jadi bila mana kita nak mendekatkan daripada Allah Ta'ala, kena ada dua perkara ni. Ini kaedah yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Baik, Imam Al-Ghazali mengumpamakan dua sifat ini, iaitu takut dan harap ini, sebagai dua sayap yang menerbangkan amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua sifat ini dia akan membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa takut dan harap dengan Allah. Ya.
Jadi kalau misalnya contohnya tadi khawatir datang pada kita. Khawatir tentang rezeki, khawatir tentang masa depan, ya. Bila ada perasaan harap bahawa kita serahkan perkara itu dengan Allah saja. Ya, tidaklah kita itu nak mengatakan kita yang mampu berbuat itu dan ini, maka di waktu itu hati akan tenang. Ya, hati akan tenang. Dan dengan sifat harap tadi itulah kita harapkan Allah menurunkan rahmat kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita. Yang akhirnya akan membawa kita kepada cinta Allah, membawa kita kepada mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini gunung yang kelima. Adapun gunung yang keenam dinamakan sebagai gunung Qawadhih atau pencela. Amalan yang kita buat ini jangan ada dua perkara. Apa dia? Riak dan ujub. Sebab kalau ada dua perkara ni, na'udzubillah, habislah amalan kita. Jadi dalam ibadah kita tu jangan ada riak dan ujub. Ya, hendaklah kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Seterusnya kita pergi kepada gunung yang ke-7, iaitu bila mana kita lepas daripada ujub dan riak dengan kita menyerahkan balik semuanya kepada Allah Taala dengan la haula wala quwata illa billahil azim, maka di waktu akhir perjalanan kita itu kita akan dapat rasa dalam hati kita itu kesyukuran yang amat sangat. Sehingga kan dengan apa yang kita rasa tu, walaupun datang kepada kita musibah, datang kepada kita kesusahan, tapi kita syukur Allah Ta'ala dan memberikan kepada kita ni kesempurnaan zahir dan batin yang menyebabkan kita akan terus beribadah, ya, tanpa mengira susah, tanpa mengira penat, lelah dan sebagainya. Jadi ini caranya, kata Imam Ghazali, untuk kita bermuraqabah pada Allah Ta'ala, untuk mendekati kepada Allah Ta'ala melalui melaksanakan 7 perkara ni. Melalui pelaksanaan kita terhadap ilmu, sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala, sentiasa berwaspada terhadap ujian-ujian ataupun halangan-halangan yang nak menghalang kita daripada menuju kepada Allah Ta'ala, seperti dunia, hawa nafsu, ya, syaitan dan juga manusia. Dan kita buangkan segala kita punya kemungkinan-kemungkinan yang dia itu datang kepada pemikiran kita. Seperti kita khawatir rezeki, ya, takut qada dan qadar, takut ditimpa musibah. Ya, di situ sebenarnya dia akan melemahkan semangat. Maka kita atasi dengan khauf dan raja, takut dan harap, dan kita buang berdiri kita itu jangan pada amalan kita ada riak dan ujub. Maka di situ akan datangnya pada kita rasa syukur dengan apa yang kita buat, ibadah yang kita buat. Sehingga kan itulah sebenarnya Allah Ta'ala perintah kepada kita. Sebab Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Sebab apa kena beribadah? Kerana kita syukur dengan Allah Ta'ala dengan sebesar-besar syukur, kerana Allah menjadikan kita itu dalam keadaan yang sesempurna-sempurna kejadian, didorongkan hati kita ini untuk berjalan di atas jalan ibadah kepada Allah. Itu caranya, ya. Untuk akhirnya kita itu kemudiannya mendapat akan musyahadah, ya. Mendapat akan musyahadah, iaitu apa artinya musyahadah? Kita beribadah dengan Allah Ta'ala itu seolah-olah kita melihat dia. Ya, seolah-olah kita melihatnya. Itu yang dikatakan musyahadah. Ya, bila mana roh kita itu telah dibuka oleh Allah Ta'ala, ringan dalam ibadat, sehingga dengan ibadat kita itu kita masuk kepada rasa-rasa ibadat, bukan setakat pelaksanaannya saja. Kita masuk ke dalam hikmah dan rasa-rasa ibadat, terbuka kepada kita itu alam hakikat. Ya, maka di waktu itu kita akan dapat apa yang dinamakan sebagai musyahadah. Sebagaimana hadis yang kita baca tadi, yang Nabi menyatakan anta budallah ka'annaka tarahu, iaitu kamu beribadah kepada Allah Ta'ala itu seolah-olah kamu melihat dia. Jadi kena ada musyahadah itu. Apa itu musyahadah? Musyahadah ini kalau kita lihatkan apa yang diberikan takrifannya oleh Imam Al-Qushairi, dinamakan sebagai al-musyahadatu hudurul haq. Musyahadah itu artinya apa? Artinya terasa kehadiran Allah Ta'ala itu dalam hati kita. Dan musyahadah itu, kata Imam Junaid, wujudul haqqi ma'a fuqdanih. Musyahadah itu adalah nampak al-haq, di mana alam perasaan sudah tiada. Nampak akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mata hatinya, di mana alam perasaan ini sudah tiada. Maka di situlah akan terbit, timbul apa kita namakan sebagai nur musyahadah, ya, sebagai apa yang kita namakan sebagai fana dan baqa. Maka di situlah nanti kita akan
dibukakan perjalanan untuk kita mengenalinya dengan sebenar-benar kenal. Untuk kita kenal Allah itu dengan sebenar-benar kenal. Maka dalam hal ni, kalau kita lihatkan, dalam perjalanan muraqabah ini, ya, perlulah kita itu memahami 4 perkara. Ya, memahami 4 perkara. Iaitu pertama sekali, mematikan nafsu yang jahat dengan jalan mujahadah daripada segala sifat-sifat mazmumah, daripada segala sifat-sifat kekejian seperti ujub, riak, takabur, hasad, dengki dan sebagainya. Yang kedua, menyinarkan nur melalui jalan riyadatun nafs atau riyadah, latihan jiwa untuk mengusahakan sifat-sifat mahmudah. Untuk mengusahakan sifat apa? Seperti sifat taubat tadi, sifat syukur, sifat sabar, tawakal, redha, ikhlas. Itu tahapan kedua. Ya, itu cara nak mendekati Allah SWT dengan sebenar-benar kenal. Yang ketiganya, meneruskan perjalanan dengan jalan muraqabah, dengan memerhatikan tajallinya tadi. Kuatkan ibadat, kita tenggelam di dalam perasaan zauq kita dengan Allah Ta'ala, rasa cinta kita dengan Allah Ta'ala, sehingga dibukakan kepada kita hakikat. Ya, untuk mematikan tajalli Allah Ta'ala, atau tajalliyat tadi, untuk kita dikenalkan kepada Allah Ta'ala itu dengan sebenar-benar kenal yang kita sebutkan tadi. Sehinggalah kemudiannya, yang keempat, menafikan keakuan untuk sampai ke peringkat musyahadah dan makrifah. Ya, jadi ini yang kita sebutkan tadi berkaitan dengan musyahadah tadi. Maksudnya, bila kita sudah melepasi tahap yang kita namakan sebagai muraqabah, maka di waktu itu, Allah akan bukakan bagi kita jalan untuk kita itu bermusyahadah, untuk kita itu melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang mana kalau kita lihatkan nur musyahadah itu, ada para ulama menyatakan ia melalui beberapa tingkatan. Ya, dalam pengenalan kita pada zat, sifat, asma dan afal Allah Taala, tetapi melalui beberapa tingkatan. Apakah tingkatannya? Yang pertama, nur musyahadah yang membuka jalan untuk kita itu sentiasa taqarrub dengan Allah Taala, agar si hamba itu akan terus melakukan taat kepada Allah dengan cara muraqabah tadi. Yang kita katakan tadi, dalam Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab Minhajul Abidin tadi, kena ada 7 perkara yang untuk mengesahkan amal kita. Itu yang pertama. Adapun nur musyahadah yang kedua, Allah akan bukakan pada hati kita itu melihat kehebatan dan keagungan Allah Ta'ala melalui mata hati dan ketajaman rasa, sehingga hilang kebesaran makhluk. Yang wujud hakiki hanyalah Allah. Sampai peringkat kita tak melihat satu benda pun di alam ini melainkan Allah Ta'ala itu berserta dengannya. Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu Allah ma'ahu. Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu Allah qablahu. Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu Allah ba'dahu. Tidak aku melihat sesuatu itu melainkan aku melihat Allah Ta'ala bersamanya, bersertanya. Tidak aku melihat satu perkara itu melainkan aku melihat Allah Ta'ala itu sebelumnya. Tidak aku melihat satu perkara itu melainkan aku melihat Allah Ta'ala itu selepasnya. Maka ini yang kita katakan tadi, yang wujud hanyalah Allah Ta'ala. Itu di dalam peringkat musyahadah. Ya, ada peringkat musyahadah. Dan sehinggalah yang ketiga tadi disebutkan pada tahapan yang ketiga, nur musyahadah itu yang menampakkan keagungan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga si hamba ini fana dan lebur dalam keagungan dan keesaannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam hal ini, Allah Ta'ala akan membawa dia kepada satu tahap di mana keakuan ini akan hancur, akan musnah, sehingga akhirnya yang ada di depan pandangannya itu hanyalah kebesaran Allah Ta'ala. Dia melalui apa yang kita namakan sebagai fana dan baqa. Ya, maka terjadinya musyahadah itu adalah apabila si hamba tidak melihat sesuatu yang lain selain daripada Allah. Dan untuk mencapaikan musyahadah ini, seseorang hamba itu perlu melakukan mujahadah dan kesungguhan dalam beramal. Sebagaimana kata Imam Al-Qushairi dalam risalahnya, man zayyana zahiruhu bil mujahadati hassana sarairuhu bil musyahadati. Sesiapa yang menghiasi zahirnya dengan mujahadah, maka Allah Ta'ala akan menghiasi batinnya dengan musyahadah. Jadi siapa yang menghiasi zahir dengan mujahadah, dengan dilawan nafsunya, dibuang segala nafsunya, diambil segala sifat-sifat baik pula yang menyampaikan dia kepada Allah Ta'ala dengan riyadatun nafs, ya, maka di waktu itu Allah akan sempurnakan batinnya dengan musyahadah. Ya, insya-Allah. Mudah-mudahan
Allah berikan perkara itu kepada kita, ya, dan direzekikan kepada kita untuk sama-sama kita menempuh perjalanan para salihin ini untuk kita sampai kepada pembukaan yang besar, iaitulah pembukaan untuk melihat akan keagungan Allah Ta'ala itu dengan mata hati kita, sebelum nanti di hari akhirat Allah bukakan pandangan kita untuk melihat zatnya di hari akhirat. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka itu bercahaya-cahaya, kepada Tuhan mereka lah mereka melihat. InsyaAllah. Jadi saya rasa itu saja yang dapat kita berkongsi pada kali ini. Mudah-mudahan akan memberikan kemanfaatan untuk kita berjaya di dunia dan berjaya di hari akhirat, insyaAllah. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.